What's up guys, welcome back to the video. Okay, hari ni aku nak share dengan korang 6 cara terbaik untuk bulking. Jom. Alright, sebelum kita start, aku nak bagi tahu korang tips ni korang boleh pakai tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Korang jangan pula bila aku yang bagi tips ni korang rasa nanti kalau perempuan yang follow tips aku nanti korang jadi sadar macam lelaki pula. No. So, ini adalah tips very general. So, lelaki dengan perempuan boleh follow, tak ada masalah. Alright, cara yang pertama untuk korang bulking adalah korang kena pastikan pemakanan korang berada di dalam caloric surplus. Okay, apa itu caloric surplus? Caloric surplus akan berlaku sekiranya korang makan melebihi daripada badan korang perlukan. Okey, sebagai contoh, badan korang memerlukan 1700 kalori untuk maintain, tapi korang makan 2000 kalori dalam sehari. So dekat sini korang dah create 300 kalori surplus. So kalau benda ni berlaku secara konsisten dan berterusan, berat badan korang akan naik. So kalau korang perasan, benda ni actually just opposite dengan caloric deficit. So kalau korang makan sikit daripada maintenance korang akan lose weight. Kalau korang makan lebih daripada maintenance, korang akan gain weight. So dia tambah tolak je. Simple mathematics saja. And kalau korang tak tengok lagi video aku yang berkenaan dengan tips kurus, korang boleh klik dekat atas ni and check it out. Okay, now korang dah tahu benda yang paling basic sekali yang korang kena pastikan untuk berat badan korang naik. Tapi masalahnya sekarang ni kita dah tahu, okay, caloric surplus, kena makan banyak. Tapi masalahnya macam mana cara untuk memudahkan kita memastikan kita makan melebihi maintenance kita. Okay, so kita pergi next tips. Alright, cara yang seterusnya adalah korang analyse pemakanan korang yang sebelum ni. Macam mana korang nak analyse? Korang just tengok pemakanan korang, apa yang korang makan sebelum ni, past few months dengan few weeks. Korang tengok breakfast makan apa, lunch makan apa, dinner makan apa. Ada dua cara untuk korang tambah makan korang dekat sini. Korang boleh tambah korang punya portion ataupun korang boleh tambah jumlah meal yang korang makan. Kalau korang adalah seorang yang busy dan tak boleh afford masa untuk makan, so contoh korang biasa makan 3 kali je sehari, tak boleh nak tambah meal korang, so just tambah portion. Contoh breakfast korang makan 1 meal. Contohlah kita ambil nasi goreng, korang makan nasi goreng 1 mangkuk. So korang dah tahu dekat situ korang kena tambah portion, so tambahlah sikit portion daripada apa yang biasa korang makan. Tapi jangan buat silap ni. So ramai orang bila dia dah tambah makan dekat breakfast, dekat lunch dengan dinner, tiba-tiba dia terkurang pula. So macam aku cakap tadi, tambah tolak, tiba-tiba bila kita kira balik kalori seharian jadi sama je. So that's why berat badan korang tak naik dan korang rasa korang dah makan banyak, tapi bila korang tambah tolak balik, dia punya jumlah dia sama je dalam sehari. So jangan buat mistakes ni. Okay, so kebanyakan orang yang nak tambah berat badan ni, dia ada masalah yang dia rasa dia dah makan banyak tapi berat badan still tak naik-naik. Okay, kenapa benda ni jadi? Disebabkan korang makan makanan yang high volume tetapi dia punya kalori dia sedikit saja. Okey, makanan-makanan macam ni sesuai untuk orang yang nak kurus, tapi dia tak berapa sesuai untuk korang yang nak gain weight, yang nak bulk up. Okay, so contoh makanan-makanan yang macam aku cakap tadi adalah sayur-sayuran, buah-buahan. Bukan aku nak cakap makanan-makanan ni tak healthy. Makanan-makanan ni sangat bagus untuk badan kita, sangat-sangat healthy, tetapi dia tak berapa sesuai untuk korang. Cok, tapi korang jangan salah anggap pula. Jangan rasa aku suruh korang makan makanan yang tak healthy untuk bulk up. Korang kena faham, aku cuma suggest korang untuk makan makanan yang high dense in calorie tetapi low volume. So korang tak adalah cepat rasa kenyang dan korang boleh makan dengan makanan-makanan yang high calorie. So kalau korang tak tahu, makanan kita mempunyai 3 makronutrien yang utama, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. So karbohidrat 1 gram kita ada 4 kalori, protein 1 gram kita ada 4 kalori juga, tetapi lemak sihat 1 gram kita ada 9 kalori. So korang boleh add up korang punya diet seharian dengan makan makanan yang mempunyai lemak-lemak yang sihat. So apa contoh makanan yang mempunyai lemak sihat? Contoh macam peanut butter, kekacang macam cashew, almond. Kalau ikan, korang boleh makan ikan salmon. Cheese pun korang boleh makan, dan juga telur. So kalau telur, korang just ambil whole eggs, tak payah nak asingkan dia punya kuning dia. So minyak pun juga adalah dikategorikan sebagai makanan yang mempunyai lemak sihat dan tinggi kalori. Untuk masak, aku suggestkan korang menggunakan
coconut oil compare dengan minyak masak yang biasa dengan vegetable oil. Tapi korang kena elakkan makan makanan yang tinggi trans fat sebab makanan-makanan ni boleh efek kita punya jantung. Alright, dan pasal pemakanan, okay, next cara untuk memudahkan lagi korang untuk gain weight ataupun nak bulking adalah dengan exercise ataupun training. Okay, untuk korang yang dah memang rajin exercise, aku suggest korang untuk go for resistance training compare to cardio. Bukan aku kata korang tak boleh buat cardio langsung, korang kena limitkan sikit korang punya cardio sebab macam yang kita cerita pasal calorie in dengan calorie out tadi, kita tak nak korang punya calorie out terlalu banyak sangat sebab kalau korang terlalu banyak, boleh jadi tambah tolak korang just maintain je ataupun lagi teruk calorie out korang lagi tinggi daripada kalori yang korang consume. So korang dah boleh kurus pula. So benda macam ni yang kita tak nak. So korang kena pandai limitkan sikit kardio korang. So kalau korang seorang yang aktif, main bola, main futsal, swimming, basikal, suka jogging dan sebagainya, korang kena tahu dan sekarang ni korang punya goal nak gain weight. So korang kena limitkan sikit korang punya cardio. Bukan aku kata cardio ni tak bagus. Yes, cardio ni sangat-sangat bagus. Memang kita kena buat, tetapi untuk korang kena limitkan sikit. That's why aku suggest untuk korang go for resistance training. So berdasarkan pengalaman aku, resistance training bukan sahaja membantu korang untuk bulking, dia juga bagi badan korang ada shape. So tak adalah korang naik berat badan, so naik saja tak ada shape. So kalau korang exercise, buat resistance training, badan korang boleh ada shape. So berdasarkan pengalaman aku, kalau korang exercise, especially resistance training, dia boleh build up korang punya appetite juga. So kalau orang yang susah nak makan, bukannya dia tak nak makan, tapi dia cepat kenyang. Kadang-kadang selera makan dia tu tak terlalu besar, that's why dia susah nak naik berat badan. So bila korang start exercise, especially resistance training, berdasarkan pengalaman aku, dia senang untuk build up kita punya appetite, dan lepas tu kita rasa lapar cepat dan kita boleh makan lagi. Right? So untuk resistance training ni tak kisahlah korang pergi gym ke, nak main besi ataupun korang buat home workout dekat rumah ke, tak kisah. Tetapi kalau korang buat exercise resistance training, go for compound exercise berbanding dengan isolate exercise. Okay, untuk aku cerita dengan lebih panjang pasal compound vs isolate exercise ni, aku rasa takut terlalu panjang sangat dan takut lari topik. So korang boleh google dulu apa beza compound dan isolate exercise. So suggestion aku, go for compound instead of isolate exercise. Kalau ada kesempatan, insyaAllah aku akan cover topik ni dekat video yang lain. So kalau korang tak subscribe lagi, jangan lupa subscribe. Alright, dan kita cerita pasal exercise, cakap pasal exercise. Lepas ni aku nak pergi gym, and lepas kita habis gym, kita nak cover lagi 3 cara yang best yang korang kena dengar dan korang kena stay tune. Okay, so kita pergi gym dulu, jom. Alright guys, so kita dah sampai dekat gym. So hari ni aku punya rutin, kita akan buat chest dengan back. So untuk minggu ni, aku punya minggu strength week, aku akan target 6 ke 8 repetition je untuk most of exercise aku hari ni. Okay, jom kita start. Alright guys, third set. So yang ni 20-15 sebelah, 35-35 campur dengan bar dah 80 lah untuk third set. Dah lama gila aku tak buat set ni, kita try.
dah habis gym. Okay, sebelum kita sambung kita punya point yang seterusnya, jom kita recap balik 3 point yang kita dah cover tadi. First, korang kena pastikan korang berada di dalam caloric surplus. Second, korang analyse balik pemakanan korang yang sebelum ni. Ketiga, korang boleh try exercise ataupun training. Alright, yang keempat, aku suggest korang untuk try smoothies ataupun protein shake. Okay, kenapa aku suggestkan untuk korang try smoothies dengan protein shake ni? Sebab korang memang akan senang gila untuk dapatkan kalori intake yang tinggi dalam sehari kalau korang minum korang punya kalori. Okay, untuk protein shakes ni biasanya kebanyakan orang yang nak bulking dia akan ambil weight gainer ataupun mass gainer yang ada dekat pasaran sekarang yang kita boleh beli. Tapi untuk aku tak berapa minat sangat mass gainer sebab kebanyakannya mass gainer ataupun weight gainer ni dia manis, dia high in sugar. So aku suka buat sendiri. Aku just beli whey protein, lepas tu aku akan buat aku punya protein shake sendiri. Tak payah cakap banyak, aku tunjukkan dekat korang macam mana aku punya protein shake. Jom kita pergi dapur. Okay guys, so sekarang ni aku nak tunjuk dekat korang macam mana aku punya protein shake. So kita tengok dulu bahan-bahan dia. Aku guna protein powder, apa-apa brand korang boleh pakai. Yang aku punya ni aku tengah pakai on punya. Susu apa-apa susu korang boleh pakai. Pisang, peanut butter dengan oat. Oat dalam 1 cup lah. Okay, alright, so jom kita buat. Alright guys, so untuk protein shake korang boleh je ikut mana-mana resepi. Kalau korang nak try aku punya ni, aku akan letak dia punya resepi dekat bawah. Okay, so korang boleh try. Alright guys, moving on dengan kita punya topik. Yang kelima adalah korang kena manage korang punya stress level dan korang kena manage korang punya waktu tidur. Okay, yang ni dengar macam small matter, macam tak ada effect sangat. Tapi to be honest, aku sebagai seorang personal trainer dan sebagai seorang coach, memang benda ni aku advice dekat klien-klien aku. Banyak kali aku ingatkan diorang macam mana tidur and stress macam mana apa semua. Sebab kalau korang tak manage benda ni betul-betul, susah untuk korang dapat result. Tak kisahlah korang nak kurus ke ataupun korang nak gain weight ke, nak build muscle ke, kena ambil kira pasal benda ni. Okay, kita cerita pasal tidur dulu. So tidur ni kenapa korang kena tidur cukup? Okay, simple je. Recovery korang pun kena bagus sama macam korang punya pemakanan, dan juga kalau korang exercise, recovery korang pun korang kena fokus juga. So tidur korang kena cukup dan juga berkualiti. Okay, kadang-kadang kita ni tidur cukup, okay, 7 jam, 8 jam, tapi bila kita bangun kita rasa penat dan kita masih rasa letih, maksudnya tidur kita tu tak berkualiti. To be honest, aku sendiri pun masih ada masalah ni. So apa yang aku buat untuk pastikan tidur aku berkualiti, yang korang pun boleh try. Nombor 1, jangan nap lebih daripada 30 minit waktu siang. Yang kedua, korang pastikan tempat tidur korang comfortable, gelap dan senyap. Ketiga, pastikan waktu tidur korang regular. Maksudnya korang tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Dan seterusnya, korang boleh limitkan korang punya screen time 30 minit ataupun 1 jam up to 2 jam sebelum korang tidur. So maksudnya korang jangan terlalu banyak main phone ataupun tengok TV sebab susah untuk kita tidur. Yang last sekali, tidur dalam keadaan yang bersih. So korang boleh mandi ke sebelum tidur, ataupun kalau tak nak mandi, pastikan korang basuh kaki, basuh tangan, basuh muka dan bagi korang selesa untuk tidur. So kalau korang amalkan benda-benda ni, bukan sahaja kita nak tidur yang cukup, tapi kita nak tidur yang berkualiti, supaya bila bangun tu tak adalah kita rasa letih, macam tak cukup tidur. And kalau korang yang tak pernah exercise ataupun rasa macam malas nak exercise apa semua, dengan exercise juga korang boleh dapatkan tidur yang lebih berkualiti. So daripada feedback klien-klien aku dekat gym, diorang kata bila diorang start exercise, malam dia jadi sangat-sangat letih dan senang untuk tertidur. So bila diorang bangun, diorang rasa lebih bertenaga. So korang dapat benefit yang banyak kalau korang amalkan exercise. Alright, itu untuk tidur. Untuk stres pula,
This is very subjective sebab semua orang ada stres dia masing-masing. Stres dia datang daripada benda-benda yang berlainan. So aku rasa aku bukanlah orang yang terbaik untuk bagi tahu korang berkenaan dengan stres level ni apa semua kan. Tetapi korang jangan ambil mudah benda ni sebab kalau korang stres dan korang tak manage dengan betul korang punya stres, susah untuk korang dapat result dan akan ganggu korang punya pemakanan, ganggu korang punya exercise dan korang tak dapat tidur yang berkualiti. So benda ni dia bersangkut paut antara satu sama lain. So korang kena pandai manage korang punya stres. Kalau aku nak cerita efek stres ni dan hormon-hormon yang terlibat kalau korang tak manage korang punya stres, agak panjang juga. Tapi point aku sekarang ni, tolong manage korang punya stres kalau korang nak dapatkan result. Okay, topik kita yang seterusnya ni agak famous kan? Ramai gila orang dekat gym ataupun member-member aku ataupun klien-klien aku tanya berkenaan dengan suplemen. Okay, perlu ke ambil suplemen? Brand apa nak ambil? Itu ini banyak persoalan. Tapi before kita go through panjang berkenaan dengan suplemen ni, aku sebagai seorang coach dan juga personal trainer, aku nak ingatkan korang, suplemen ni hanyalah membantu korang untuk reach korang punya goal. Yang biasa orang akan bertanya, perlu ke ambil weight gainer, perlu ke ambil mass gainer dan sebagainya, brand apa nak ambil. Tapi sebelum aku jawab semua persoalan tu, korang kena pastikan pemakanan korang on point. Kalau korang workout, korang kena pastikan workout korang on point. So masalahnya orang sekarang ni terlalu rely too much dekat suplemen. Dia rasa bila dia ambil suplemen terus dapat result dengan mudah. Tetapi exercise entah ke mana, makan pun tak jaga, makan pun tak cukup. Secara jujurnya aku nasihatkan korang dan aku harap korang fokus dekat pemakanan korang dulu dan juga exercise korang dulu, dan barulah korang fokus dekat suplemen. Jangan letak suplemen tu nombor 1, pemakanan nombor 3, lepas tu exercise apa semua. Pemakanan nombor 1. Sebab tu point nombor 1 tadi adalah caloric surplus, dan point nombor 2 aku cerita pasal analyse korang punya pemakanan. Ada reason kenapa aku susun point aku macam tu. Okay, ramai orang tanya brand apa yang kita nak ambil, mass gainer brand apa yang bagus, yang mana yang paling efektif dan sebagainya. Okay, untuk brand, to be honest, aku personally aku tak tengok sangat brand yang mana. Berdasarkan pengalaman aku, semua brand sama je. Dan untuk aku just cari yang mana kena dengan tekak aku dan mana harga dia yang berpatutan. To be honest, aku cakap dengan korang. So, untuk korang yang first time yang tak pernah ambil apa-apa mass gainer, apa-apa suplemen, korang rajin-rajin baca review, tanya orang yang mana yang bagus, yang mana yang okey, yang mana yang sedap. Sebab kadang-kadang orang cakap yang ni bagus, tapi bila korang dah beli bag besar apa semua, habis 200-300, lepas tu korang bawa balik, minum-minum tak sedap, tak kena dengan tekak. Tapi orang kata sedap sebab rasa ni very subjektif. Ada orang suka, ada orang tak suka. So macam mana pun korang kena cari protein ataupun korang kena cari mass gainer, weight gainer yang kena dengan tekak korang. Okay, kalau tak korang membazir. So kesimpulannya, korang try je mana-mana yang dulu. Rajin-rajin baca review, jangan tengok iklan je. Sebab kalau korang tengok iklan, every brand akan promote diorang punya brand yang lagi bagus. Oh, yang ni ada tambahan BCAA lah, yang ni protein tinggi lah, yang ni apa lah. Tapi korang kena try dulu, takut nanti tak kena dengan tekak korang. Okay, itu saja nasihat aku untuk suplemen. Alright guys, so itu saja video untuk kali ni. Thanks for watching. Jangan lupa like this video, and terima kasih banyak kepada korang yang dah subscribe. And kalau korang first time tengok video aku, please consider to subscribe kalau korang dapat manfaat daripada video aku ni. And jangan lupa juga turn on post notification, tekan loceng dekat bawah tu lepas korang tekan subscribe, sebab aku tak nak korang terlepas video-video aku. Okay guys, so I'll see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.